Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 5 khasnya. Dan Alhamdulillah hari ini kita dapat sambungkan kelas kita, itu kelas pendidikan kesihatan tahun 5. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, adalah baiknya kita mulakannya dengan bacaan doa sebelum belajar. Saya harap semua murid Islam tanda tangan dan bersedia untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita selesai membaca doa sebelum belajar dan tanpa berlengah masa kita akan mulakan kelas kita pada hari ini, itu kelas pendidikan kesihatan tahun 5. Okey, untuk memulakan kelas kita seperti biasa, cikgu harap kamu bersedia dengan peralatan belajar, iaitu yang paling utama buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5 dan berserta dengan alat tulis. Okey, baik. Bila kamu dah buka muka surat buku teks, kamu terus pada muka surat 101 dan kamu akan jumpa unit 13 yang bertajuk elakkan kemalangan. Okey, baik. Jadi dalam tajuk ini kita akan membincangkan dua jenis kecederaan yang berpunca daripada kemalangan, iaitu yang pertama kecederaan jenis melecet dan yang kedua kecederaan jenis melecur. Okey, jadi kita akan bincangkan dua jenis kecederaan ini, puncanya dan bagaimana kita untuk merawatkannya. Okey, baik. Jadi murid-murid, cikgu harap kamu terus buka pada muka surat 101. Kita baca sama-sama. Okey? Baik, bersedia. Unit 13, elakkan kemalangan. Okey. Baik, kita baca, ada ayat pendek kat situ. Okey. Kemalangan kecil sering berlaku dalam kehidupan harian jika kita tidak berhati-hati. Teliti gambar di bawah dan ceritakan jenis kecederaan tersebut. Okey, yang apa yang kita sedia maklum bahawa dalam kehidupan hari-hari kita ni selalu terdedah dengan pelbagai kecederaan dan kemalangan. Okey, betul. Okey, sama ada kita tengah bermain ataupun bersukan ataupun kadang-kadang tanpa kita sedar, tanpa kita tahu, sambil rehat-rehat dekat rumah pun kemungkinan berlaku kemalangan dan kecederaan. Jadi untuk tajuk ini kita akan membincangkan dua jenis kecederaan, itu kecederaan melecet dan kecederaan melecur. Okey, kita perhatikan kedua-dua gambar yang disediakan dalam buku ni. Okey, kita perhatikan gambar yang pertama dahulu. Baiklah murid-murid semua, kita perhatikan pada gambar yang pertama, itu gambar tu agak-agak kamu dia kecederaan yang jenis apa tu? Okey.
Untuk makluman kamu, kecederaan ni kita panggil kecederaan melecet. Benda ni akan berlaku, yang pertama sekali, yang selalu berlaku pada kita, bila kita pakai kasut yang tidak sesuai dengan saiz kita. Ia boleh mendatangkan kecederaan melecet pada bahagian kaki kita. Tengok pada gambar tu, seorang kanak-kanak tu dia berlari, dia berjoging, dia berlari, lepas tu dia rasa sakit, dia berhenti, dia buka kasut dia tengok pada bahagian buku lali dia dan tumit dia tu, belakang tumit dia tu ada kecederaan melecet. Kalau kita nak tahu kecederaan melecet ni, macam kulit kita tu akan menggelembung berair dalam tu. Akan selalu kan kalau kita pakai kasut ataupun selipar yang tak sesuai dengan saiz kita, kecederaan ni selalu berlaku. Contohnya pada murid-murid yang bersukan, ya, kamu berlari, kamu beli kasut baru, kasut tu tak sesuai dengan saiz kaki kamu. Kamu berlari, mula-mula okey lagi, sampai 1 kilometer, 2 kilometer kamu akan rasa pedih di bahagian kulit kaki. Bila kamu buka, dia ada kecederaan. Kecederaan yang menggelembung macam berair tu, kita panggilnya kecederaan melecet. Okey, baik. Kita perhatikan pada kecederaan yang kedua, itu kecederaan melecur. Okey, kamu perhatikan gambar yang ada tu kan, seorang kanak-kanak kecil, dia main-main dekat dapur masa mak dia tengah memasak sesuatu di atas dapur. Dalam periuk tu ada bahan yang dipanaskan kan. Contoh air ataupun kuah kan. Kena pula yang bahagian pemegang periuk tu senang dicapai oleh kanak-kanak tu. Kanak-kanak ni kalau kamu nak tahu, kalau kanak-kanak kecil ni dia suka meneroka, dia suka nak ditengok sesuatu, dia suka nak main, dia suka nak pegang. Jadi benda ni memang kita kena hati-hati. Jangan sekali-kali membiarkan kanak-kanak kecil bermain di bahagian dapur kita, sebab kat situ memang berisiko tinggi untuk mendapat kecederaan. Kecederaan yang agak-agak kecederaan apa yang kanak-kanak ni dapat bila terkena sesuatu yang panas. Okey, tengoklah gambar tu seorang kanak-kanak dia cuba capai periuk yang ada berisi yang tengah menggelegak tu, mungkin air, dicapai dekat bahagian tangkai, dia pegang dan bahan dalam periuk tu yang panas tu terkena badan dia. Yang ni kita panggil kecederaan melecur, kena sesuatu yang panas, air panas ataupun bekas masakan yang panas macam kuali yang baru diangkat daripada api kan. Itu kalau kita pegang menyebabkan kecederaan melecur. Yang ni mungkin dia tersiram air panas dekat badan dia, melecur badan dia, kulit kita akan menjadi kemerah-merahan dan lama jadi menggelembung. Dalam tu sama juga ada berair nanti. Ni kalau tak dirawat dengan baik, masalah lah bagi kulit dia lah, berparut. Okey, baik. Yang ni tengok badan kanak-kanak tu kan, habis tangan dia, bahagian muka dia, bahagian dada, kaki dia semua terkena bahan panas. Okey, yang ni kita panggil kecederaan melecur disebabkan terkena sesuatu yang panas. Okey. Okey, murid-murid semua. Apa yang kita tahu, kecederaan ini boleh menimpa kita. Yang pertama sekali, satu faktor yang paling utama adalah akibat kecuaian. Bila kita cuai je, peratusan kemungkinan yang kita dapat kecederaan itu amat tinggi, amat mudah kena. Okey, pertama sekali kita tengok kecederaan melecet. Kita baca sama-sama. Akibat kecuaian. Yang pertama sekali,
melecet. Okey, kita baca sama-sama ya. Baik. Pada hari Ahad yang lepas, Rizal telah pergi berjoging bersama keluarganya. Selepas itu, kaki Rizal telah melecet. Apakah punca kaki Rizal melecet? Dia tanya kita. Rizal pergi jogging dengan ahli keluarga dia dan kaki Rizal telah melecet. Apa punca kaki Rizal melecet? Agak-agak kita boleh fikir tak? Okey, kita baca. Ayah dia mungkin yang pakai baju kuning tu. Mungkin kamu memakai kasut yang ketat. Sebab biasalah kita tahu kan, bila pakai kasut ketat atau mesti pakai ketat, kecederaan melecet akan boleh berlaku pada bahagian kaki kita, terutama sekali di bahagian belakang tumit. Tengok gambar tu kan, dekat tumit dia tu ada macam menggelupas kulit dia, pedih. Kecederaan melecet ni rasanya cukup pedih kan, pedih sangat-sangat. Siapa yang pernah alami dia tahulah. Okey, baik. Antara puncanya, kita tengok kat bawah sekali tu, antara punca melecet termasuklah yang pertama, geseran antara pakaian dengan kulit. Pakaian yang kita pakai tu contohnya kasut, dia selalu bergeser-geser, ada geseran yang kerap. Okey, contohnya kasut dan pinggang kain atau seluar yang ketat. Seluar yang ketat pun kemungkinan besar akan menyebabkan melecet pada bahagian kulit di badan kita. Kan? Okey, yang kedua, geseran antara peralatan dengan kulit. Contohnya penggunaan cangkul. Siapa yang pernah menggunakan cangkul, dia cangkul rumput je gali lubang kan. Bahagian sini selalu melecet. Jadi untuk mengelakkannya kena buat apa? Kena pakai sarung tangan. Jangan cuai lah, maknanya sini kecederaan tu boleh kena pada kita sebab kecuaian kita. Jadi yang kalau nak pakai kasut yang padan dengan saiz kaki dan kena pakai stokin. Okey, yang kedua, nak guna cangkul, pakai sarung tangan. Okey, baik. Seterusnya, geseran antara kulit dengan kulit. Contohnya pada bahagian peha. Peha kita yang sebelah dalam ni. Kalau selalu kita berjalan, kalau bahagian peha kita sebelah dalam, peha kanan dengan peha kiri kita selalu bergeser, itu pun boleh menyebabkan melecet. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok kecederaan melecur. Okey? Baik murid-murid. Sekarang kita perhatikan pada kecederaan melecur. Okey, baik, kita baca sama-sama Ada sebelah tu ada gambar dalam muka surat 102 tu, ada gambar seorang doktor perempuan tu tengah cakap tu. Okey, kecederaan melecur. Kita baca sama-sama Melecur. Rajendran pula telah melecur di bahagian kaki. Apakah punca melecur? Dia tanya kita, apakah punca melecur? Okey, kita tengok dia dah senarai kat situ. Antara punca melecur termasuklah yang pertama, terkena air atau cecair masakan yang panas. Macam kita tengok gambar yang awal tadi kan, seorang kanak-kanak dicapai periuk, mak ia tengah masak dekat dapur, ada dalam tu ada cecair yang panas, mungkin air, mungkin kuah masakan. Okey, terkena air atau cecair masakan yang panas boleh menyebabkan melecur. Okey, seterusnya yang kedua, tersentuh objek panas, misalnya setrika dan benda-benda lain. Tersentuh objek panas, exhaust motor. Siapa yang selalu kena exhaust motor? Tumpang, ayah dia naik motor nak pergi sekolah, nak turun, terkena betis dekat, terkena exhaust pada betis kita. Exhaust motor ni panas, ataupun setrika kan, ataupun kuali panas, boleh menyebabkan
melecur. Okey, yang ketiga, terkena percikan api. Contoh, kita main bunga api contoh lah, baru ni kan raya lah. Kita main bunga api, terkena tangan. Itu contohlah. Okey, terkena api boleh menyebabkan melecur. Ataupun orang yang terperangkap dalam kejadian kebakaran rumah. Terperangkap dalam tu, nak keluar tak boleh, dia langgar keluar. Dia langgar api, habis badan dia. Kadang-kadang kita dengar berita-berita kan, 80% badan dia terbakar, melecur habis. Melecur sebab kena api. Baik, seterusnya, terkena cecair bahan kimia yang menghakis, misalnya asid. Awak tahu asid kan? Siapa belajar sains dia tahu asid. Asid ni dia bersifat menghakis dan boleh menyebabkan kulit kita melecur. Baik, akhir sekali, terdedah terlalu lama pada sinaran matahari. Bahaya rupanya. Okey. Terlalu lama sangat duduk di bawah sinaran terik matahari boleh menyebabkan kulit kita melecur. Okey, jadi kita kena hati-hatilah, jangan sekali-kali lalai dalam apa saja kita buat. Baik, faham Okey. Okey, baiklah murid-murid, untuk biasalah untuk menguji kefahaman kamu tentang apa yang kita belajar tadi. Di sini saya sediakan satu tugasan yang mengandungi 2 soalan. Iaitu, kalau kamu tengok dalam video ini, jawab semua soalan di bawah dengan betulnya. Itu soalan yang pertama. Bagaimanakah terjadinya melecet? Bagaimanakah terjadinya melecet? Tadi yang kita bincangkan, macam mana boleh berlakunya melecet pada bahagian badan kita. Okey, kalau kamu tak tahu nak buat ayat sendiri, kamu boleh rujukkan dalam buku teks yang kita baca tadi kan. Okey, yang kedua, nyatakan punca melecet dan melecur. Senang saja. Apa punca melecet dan apa punca melecur? Okey, dalam tu kita buat jadual, kita bagi 2. Okey, saya nak 3 punca melecet dan 3 punca melecur. Okey, kalau kamu lupa bagaimana melecur tu boleh terjadi, boleh rujuk balik dalam buku teks yang kita baca tadi, ada jawapan dekat tu, kamu cari. Okey, baik. Itu saja tugasan untuk kamu pada kali ini. Jadi sebelum cikgu akhiri kelas kita pada hari ini, cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid yang sudi menonton video saya yang saya bekalkan ini, dan saya harap kamu dapat siapkan tugasan ini dengan baik. Jadi sebelum saya sudahi kelas kita ini, cikgu ucap wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.